Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5 MPV Produksi Multimedia. Cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan sehat dan sedia untuk meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Pada minggu lepas, cikgu telah terangkan serba sedikit tentang antara muka utama perisian Macromedia Flash serta tools-tools yang digunakan di dalam Macromedia Flash. Dan pada hari ini pula kita akan melihat cara untuk menggunakan tools tersebut bagi menghasilkan dan mewarnakan objek ya menggunakan alat dan fitur-fitur yang bersesuaian di dalam perisian animasi 2D. Sebelum kita pergi lebih lanjut kepada perisian tersebut, sekarang kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah pelajar, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, kita akan belajar untuk membuat tetapan asas di dalam perisian Flash. Yang kedua, pelajar dapat menerangkan langkah-langkah untuk menghasilkan objek asas seperti segi empat menggunakan rectangle tool, menghasilkan bulatan menggunakan oval tool, dan menghasilkan segitiga menggunakan line tools. Dan pada akhir pembelajaran, cikgu akan berikan pelajar latihan dan cikgu berharap pelajar dapat menerangkannya langkah bagaimana untuk menyunting objek asas tersebut bagi menghasilkan objek baru menggunakan tools dan fitur yang telah cikgu terangkan. Baiklah pelajar. Jadi sebelum kita pergi pada bahagian yang pertama iaitu membuat tetapan asas dalam perisian Flash, para pelajar perlu membuka perisian Flash terlebih dahulu. Okey, langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Yang pertama, klik pada Windows dan kita pilih perisian versi Macromedia Flash yang kita gunakan. Dan yang kita akan pelajari adalah Macromedia Flash MX. Selain itu, pelajar juga boleh menggunakan Flash 8, Adobe Flash dan sebagainya kerana fitur dan toolsnya tidaklah jauh berbeza. Baiklah, sekarang kita buka Macromedia Flash MX. Okay, so perkara pertama pelajar akan nampak adalah paparan antaramuka lah. Paparan antaramuka Flash seperti yang pelajar nampak pada skrin ya. Okey, jadi pertama kali kita buka Flash ini, kita kena buat tetapan setting. Iaitu pada tingkap properties, klik pada tab size dan ubah sesuai dimension. Iaitu biasanya kita gunakan size screen 800 untuk width dan juga 600 untuk height ya, kelebaran dan juga ketinggian. Selepas tu tetapkan background color, klik pada tab background color dan pilih background color yang pelajar ingini. Contoh pelajar ingin background color berwarna kuning. So kita klik pada yellow lah, kuning dan frame rate 12 frame per second kita biarkan. Kemudian klik butang OK. Jadi sekarang ini adalah stage yang kita telah buat penetapan setting tadi. Kemudian untuk melihat paparan keseluruhan skrin, kita klik pada bahagian preview dan pilih show frame ataupun pilih 100%. So sekarang cikgu pilih show frame. Baiklah pelajar. Jadi itu adalah langkah untuk membuat tetapan setting. Okay, langkah yang seterusnya kita akan menamakan dan menambah scene. Jadi dalam Flash ini, dia ada beberapa scene ya, iaitu babak demi babak. Contoh macam kita buat kartun kan, mungkin ada babak satu, babak kedua. Jadi kita bina dia pada scene yang berlainan. Sekarang kita ada satu scene sahaja. Jadi bagaimana kita mau menambah scene atau menamakan scene ini? Jadi untuk menamakan scene atau menambah scene, kita klik pada menu bar, klik modify, kemudian pilih scene. Okey, dia akan paparkan satu tertingkap scene. Dan di sana sudah ada scene 1. Jadi kita namakan scene 1 tersebut. Contoh pelajar namakan scene tersebut sebagai scene menu. Okey. So kita sudah ada satu scene ya, scene menu. Sekiranya ingin menambahkan scene, klik butang add scene ataupun ulang semula langkah tadi modify scene. Jadi sekarang kita gunakan butang add scene ni ya. Klik butang tambah add scene. Namakan scene yang kedua. Double klik nama scene 2 itu dan ubah menjadi grafik. Okay, sebagai contoh ya, grafik. So sekarang kita sudah ada dua scene. Jadi bila pelajar klik menu 1, pelajar akan nampak di sini nama scene yang pelajar sedang bekerja di atas menu 1. Apabila kita klik grafik, maka nama scene di bahagian sini juga akan berubah. Jadi sekarang kita boleh tutup tertingkap scene
Kerana scene ini juga boleh diperolehi daripada tab scene ya, menu grafik. So kita klik scene menu yang pertama tadi ya. Okey pelajar. Itu adalah cara untuk menambah dan menetapkan scene. Okey, kemudian kita ingin menambah dan menamakan layer. Okey, jadi untuk setiap scene kita bekerja menggunakan layer by layer. Macam Photoshop hari itu ya, kita buat pengasingan. Contoh kita hasilkan objek, kita letak di layer 1. Kita hasilkan teks, kita letak di layer 2 dan seterusnya. Jadi untuk menamakan layer ni, kita cuma dui klik pada layer tersebut. Contoh dui klik layer 1, namakan dia sebagai teks. Okey. Ataupun kita namakan objek 1. Okey, objek 1. Okey, jadi sekarang kita sudah ada satu layer. Kemudian kita ingin tambah lagi layer kedua. So, kita klik butang insert layer. So, klik butang insert layer, namakan layer kedua, objek 2. Jadi sekarang pelajar sudah mengetahui cara untuk pertama tadi menambah dan menamakan scene. Yang kedua, menamakan layer dan juga menambah layer. Okay, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya. Okay, cikgu akan pergi dengan cepat sikit lah ya, sebab yang ni belum lagi penggunaan, tapi kita masih lagi menetapkan setting. Okay, apabila kita sudah siap melakukan kerja-kerja di dalam Flash, ya sudah siap, kita kena simpan. Jadi Flash ini dia disimpan dalam dua jenis file, iaitu yang pertama file yang boleh disunting, iaitu .fla, dan yang kedua file yang sudah siap menjadi movie, iaitu .swf. Jadi untuk menyimpan file FLA yang boleh disunting semula, klik pada file, pilih Save As. Okay, pilih Save As, kemudian dia akan paparkan satu tertingkap Save As. Jadi pilih lokasi di mana pelajar ingin menyimpan file tersebut. Contoh cikgu pilih folder produksi multimedia dan typekan nama file name. Okay, contoh belajar Flash 1. Kemudian tekan Save. Okay, Save As type ini dia akan .fla. Ini dia default lah .fla kerana file ini boleh diedit. So, kita save. Yang kedua adalah save dia sebagai file movie. Tidak boleh diedit. Iaitu .swf. So, kita klik pada file. Pilih export movie. Okay. Dan kita letakkan file name sama seperti tadi. Pelajar Flash 1 sebagai contoh. Dan save as type-nya adalah .swf iaitu Flash movie. Kemudian kita save. Okey, klik OK. Jadi pelajar, apabila pelajar buka semula file yang pelajar simpan tadi ya dalam folder produksi multimedia, kita akan lihat file belajar Flash itu ya, belajar Flash 1 dan belajar Flash 1 dia ada dua tadi kan kita save. Yang pertama FLA dia berwarna merah dan SWF dia berwarna kelabu. Maksudnya SWF ini apabila kita buka, dia akan terus pop up dalam satu window movie dalam bentuk Flash movie. Manakala untuk belajar Flash 1 yang berwarna merah ini, file ini adalah file yang boleh edit. Iaitu apabila pelajar buka, dia akan paparkan semula antara muka yang membolehkan pelajar menyunting file tersebut. Baiklah, jadi itulah serba sedikit tentang cara menetapkan setting di dalam Macromedia Flash. Kita akan pergi kepada bahagian yang kedua selepas ini. Assalamualaikum, baiklah pelajar. Sekarang kita berjumpa lagi untuk bahagian yang kedua di dalam menghasilkan dan mewarna objek menggunakan alat dan fitur yang sesuai. Okay, dalam bahagian yang pertama, cikgu telah terangkan langkah untuk membuat tetapan asas di dalam Flash, ya, menambah scene, ya, menamakan scene, menambah layer dan menamakan layer. Sekarang kita pergi kepada bahagian yang kedua iaitu menghasilkan objek. Jadi kita masih lagi bekerja dalam Macromedia Flash, belajar Flash 1 tadi. Dan kita bekerja, sekarang cikgu mahu pelajar buka pada scene grafik. Okay, kita klik scene grafik. Okay, layer 1 kita namakan dia sebagai segi 4. Ya, kita hendak menghasilkan sebuah bentuk segi 4. So, klik layer 1, namakan segi 4.
Kemudian yang kedua, klik frame 1 layer segi 4. Kemudian pelajar pilih rectangle tools. Okey, pada toolbox klik rectangle tools. Kemudian pada tertingkap properties, ubah suai warna stroke color untuk warna garisan luar ya pada segi 4 tersebut. Contoh, okey, cikgu pilih biru. Kemudian pilih fill color untuk warna segi 4. Okey, contoh cikgu pilih color orange. Kemudian pilih ketebalan garisan. Okey, sama ada pelajar seret ataupun pelajar boleh typekan ya. Contoh cikgu pilih 4. Klik enter dan pilih stroke style. Dia ada pelbagai lah ya. Sekarang cikgu pilih solid. Kemudian klik dan seret di atas stage secara bebas untuk menghasilkan bentuk segi 4. Okey, jadi sekarang telah terhasil bentuk segi 4. Jika ingin mengubah kedudukan bentuk tersebut, pelajar pilih arrow tool, highlight bentuk tersebut seperti ini ya. Kemudian pindahkan di mana pelajar ingin letakkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya pelajar ingin hasilkan bentuk segi 4 tepat yang sama sisi, okey, pilih rectangle tool. Sama seperti tadi, pada tertingkap properties, tetapkan stroke color, fill color, kemudian stroke head ya, ketinggian atau ketebalan garisan, stroke style. Jadi pada stage, klik dan seret sambil tekan ke kunci shift. Jadi tekan shift, jangan lepas, klik dan seret. Jadi kita akan dapat sebuah bentuk segi 4 yang sama sisi. Kemudian seperti tadi, highlight segi 4 tersebut, objek, dan gunakan arrow tool untuk memindahkan kedudukan objek. Okay, pelajar, jadi itu adalah cara untuk menghasilkan bentuk segi 4. Sekarang kita hasilkan pula bentuk yang kedua, iaitu bentuk bulatan. Ya, bentuk bulat. Jadi kita tambah satu layer. Okay, layer 2. Klik layer 2, namakan sebagai bulatan. Okey, klik frame 1, layer 2 untuk memastikan kita bekerja di dalam layer bulatan. Selain itu, pelajar boleh juga kunci ya. Contoh, supaya tidak terganggu layer segi 4 ni, klik kunci. Klik kunci, jadi dia akan kunci. Okey, so sekarang kita pergi buka. Okey, klik buka kunci tersebut. Klik semula kunci, dia akan buka kunci untuk unlock. So, frame 1, layer bulatan. Kita pilih oval tool. Okay, pilih oval tool. Sama seperti tadi pada tertingkap properties, tetapkan garisan luar. Jika pelajar tidak mahu gunakan sebarang garisan, jadi pilih tanpa garisan. Okay, kemudian pilih fill color. Fill color yang ingin digunakan. Okay. Di bawah ni ada juga color yang terdiri daripada variasi ya, tone. Contoh cikgu pilih yang di bawah sekali ni ya, hijau hitam. Okey, so sebab cikgu tak pilih stroke color, jadi tidak perlu tetapkan untuk stroke height dan juga untuk stroke style. So, pergi ke atas stage. Okey, jika ingin hasilkan bentuk bulatan yang tepat, ya, yang tepat, kita kena tekan shift. Shift, jangan lepas, klik dan seret. Seperti tadi, guna arrow tool, klik objek dan alih kedudukannya. Mudah ya. Okey, begitu juga sekiranya ingin menghasilkan bentuk bujur. Okay, pilih oval tool, klik dan seret secara bebas di atas stage tanpa menekan shift. Jadi kita akan dapat satu bentuk bujur. Okay, seperti inilah paparan cikgu ni. Okay, pelajar. Jika pelajar klik pada objek tersebut, yang akan dipilih adalah objek di kawasan dalam. Nampak ya? Manakala garisan akan tertinggal. Jadi cara untuk memilih keseluruhan objek yang dihasilkan, kita highlight seperti ini menggunakan arrow tool. Okey, baru kita pindahkan objek tersebut. Okey, so itu untuk objek bulatan. Sekarang kita tambahkan lagi layer yang ketiga untuk objek yang seterusnya, iaitu objek segitiga. Okey, untuk objek segitiga, sekarang cikgu akan terangkan kita hasilkan menggunakan line ya. So kita tambah layer, klik insert layer, namakan dia sebagai segitiga. Okey, klik frame 1, layer segitiga. Okey, kita pilih line tool, klik line tool. Sebelum tu pelajar kena tetapkan option di sini, pilih snap to object. Ni kena aktif ya supaya garisan kita itu bersambung. Kalau tidak, garisan tu dia tidak akan
bersambung. Jadi kalau yang ni dia akan sambungkan setiap hujung garisan. Okay, so kita aktifkan snap to object, pilih semula line tools dan hasilkan bentuk segitiga di atas stage. So klik, okay, seret, klik, seret. Jadi setiap bulatan tu dia akan bersambung. Itu sebabnya kita perlu aktifkan snap to object tadi. Okay, jadi sekarang garisan untuk segitiga kita telah terhasil ya menggunakan line tool. Jadi sekarang kita ingin letakkan warna. Bagaimana untuk meletakkan warna? Okey, pelajar boleh letakkan warna dengan cara pilih pada fill color ya, pada toolbox klik fill color, pilih warna yang dikehendaki. Okey, contoh cikgu pilih color biru, color merah. Okey, kemudian pilih pen bucket tools pada toolbox dan klik di dalam kotak segitiga tadi ya, dalam kawasan segitiga tadi tumpahkan warna di sana, klik sekali dan warna tersebut akan ditumpahkan dalam segitiga. Jadi cara untuk mengalihkan sama, highlight segitiga dan klik dan seret menggunakan arrow tool. Okey pelajar, seterusnya kita hasilkan lagi satu bentuk oval, tetapi kali ini kita belajar untuk menggunakan segi empat. Okay, caranya sama juga ya macam menghasilkan segi empat tadi. Klik insert layer. Okay, jadi sekarang kita sudah ada beberapa layer ya. Okay, kita klik insert layer untuk tambah layer yang keempat. Okay, ini cikgu tertambah tadi ya. Kalau kita tertambah, kita cuma klik dan tekan dustbin ya untuk delete. Okay, so layer 4, namakan dia oval. Okay, klik frame 1 layer 4. Seperti tadi, pilih rectangle tool. Selepas tu, pada tertingkap properties, tetapkan warna garisan luar. Kemudian, tetapkan fill color untuk warna objek. Contoh cikgu pilih yang ini. Tetapkan stroke height untuk ketinggian. Contoh cikgu letakkan 5. Dan juga tetapkan jenis garisan. So, cikgu pilih solid. Kemudian, klik dan seret secara bebas di atas stage. Okay, so terhasil satu bentuk segi empat. Bagaimana untuk kita lengkungkan bentuk ini, ya, garisan sisinya supaya dia menjadi bentuk oval? Jadi caranya, kita gunakan arrow tool, pergi kepada setiap garisan, dan apabila kita pergi ke tengah-tengah bahagian garisan tersebut, ya, bukan bucu, pergi ke bahagian tengah, akan keluar satu tanda lengkungan. Ya, cursor tu dia akan ada satu lengkungan di bawah. Jadi kita klik dan tarik. Nampak? Jadi garisan tersebut akan jadi melengkung. Ulang untuk sisi yang lain. Okey. Ini pun sama ya. Kita klik, seret, lengkungkan. Jadi akan terhasil satu bentuk oval daripada bentuk segi empat tadi. Okey. Begitu juga jika pelajar ingin hasilkan garisan ya. Garisan pun sama ya. Kalau kita guna line tool. Okey, contohlah ya. Ini sebagai penambahan. Cikgu tambah insert new layer. Cikgu namakan garisan. Okey, garisan. Sekarang pada garisan ni cikgu ingin gunakan line tool ya. Okey, cikgu hasilkan satu line. Okey, katalah cikgu buat di sini ya. Line dalam bentuk zigzag. Okey, kemudian cikgu ingin lengkungkan line tersebut. So, pilih arrow tool. Okey. Halakan pada bahagian yang ingin dilengkungkan. Kemudian kita buat lengkungan. Seperti itu. Okey, macam tu ya untuk buat lengkungan. Selain itu, pelajar juga boleh buat menggunakan pencil tool. Okay, klik pencil tool dan buatlah garisan secara bebas di atas stage. Okey, itu sekiranya kita menggunakan pencil tools. Baiklah pelajar. Sekarang katalah kita ingin ubah suai bentuk tersebut ya dari segi saiz. Sekarang saiznya mungkin besar, pelajar ingin kecilkan. Okey, highlight bentuk yang ingin dikecilkan. Selain itu pelajar boleh klik, contoh nak kecilkan bentuk segitiga, klik segitiga. Okey, nak kecilkan bulatan, klik bulatan. Tapi di sini kita ada dua bulatan. Jadi macam mana nak pilih satu saja? Kalau nak pilih satu saja, kita highlight daripada luar seperti ini. Okey, kemudian kita highlight bentuk yang kita ingin ubah saiz dan pilih transform ya, free transform tool. Klik free transform tool, dia akan keluar seperti ini. Klik daripada bucu sambil tekan shift supaya kita kecilkan dan besarkan bentuk tersebut secara sekata. Kalau kita nak besarkan dan seret kalau kita nak
kecilkan. Okey ya, pelajar? Okey, seterusnya. Yang terakhir untuk hari ini, langkah yang cikgu ingin ajarkan adalah membuat salinan. Okey, langkah untuk membuat salinan, contoh sekarang cikgu nak salin ya bentuk bulatan ini menjadi dua. Jadi cikgu highlight bentuk bulatan tersebut, tekan Ctrl C pada papan kekunci ataupun klik kanan pada objek, tekan copy. Klik kanan sekali lagi, tekan paste ataupun paste in place. Kalau kita tekan paste, dia akan paste yang kita copy tadi di atas stage ya, pada seberang tempat. Kalau paste in place, dia akan paste di atas bentuk yang sama. Contoh cikgu guna paste in place, ni ya, dia buat satu copy dan kita boleh seret. Jadi sekarang sudah ada dua bentuk bulatan. Baiklah pelajar. Itulah serba sedikit secara ringkas untuk menghasilkan beberapa objek menggunakan Macromedia Flash. Sekarang sebelum kita pergi kepada part yang ketiga, iaitu cikgu akan tunjuk satu cara untuk menghasilkan objek kereta. Pelajar, cikgu ingin supaya pelajar yang mempunyai komputer di rumah supaya menginstall perisian ini dan mencoba sendiri ya supaya lebih faham. Okey, dan untuk latihan, cikgu telah kepilkan ya di dalam slide PowerPoint tadi, ada satu latihan yang pelajar perlu buat ya. Yang ini cuba jawab dan cikgu akan tunjukkan contoh jawapan dalam kelas yang seterusnya ataupun dalam grup kemudian. Okey pelajar, itu sahaja untuk hari ini kelas kita. Sekian dan terima kasih.